I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Teman-teman, ada yang kata UMNO dan DAP tidak dapat bersatu, tidak akan bertahan lama. Ada yang kata UMNO dan DAP pasti akan bergaduh di dalam kerajaan perpaduan. Namun saudara-saudara, kalau kita mengambil hanya satu sudut saja, mungkin kita cerita tentang kes ataupun isu yang berlaku di antara Teresa Kok dan juga Akmal Saleh. Tidak boleh juga. Kita kena lihat keseluruhannya. Karena kita tahu DAP hari ini di dalam kerajaan dan UMNO BN juga di dalam kerajaan. Dan kerajaan masih lagi tetap menjadi kerajaan hari ini. Berkaitan dengan kes Akmal Saleh dan Teresa Kok, adakah ini perlahan-lahan ataupun sedikit akan mempengaruhi status kerajaan perpaduan, yaitu daripada kalangan wakil rakyat DAP ataupun UMNO yang mungkin berpaling tada ataupun protes di dalam pembentukan kerajaan perpaduan hanya kerana kes di antara kedua-dua pemimpin ini. Berkaitan dengan kes di antara mereka berdua, dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 25 Oktober, Teresa Kok file saman fitnah ke atas Akmal. Naib Pengerusi DAP Teresa Kok memfailkan saman fitnah ke atas Dr. Muhammad Akmal Saleh, ekoran kenyataan Ketua Pemuda UMNO itu, terhadapnya berhubung isu pensijilan halal. Peguam Kok, Tetuan SN Ne and Partners, menyerahkan writ saman dan pernyataan tuntutan melalui Peguam Akmal, Tetuan Fahri Azad & Co. Pada 11 September lalu, Malaysia Kini melaporkan Kok telah menghantar surat tuntutan kepada Akmal bagi menuntut ganti rugi RM25 juta selain kos guaman dan kos lain yang berkaitan. Bagaimanapun, Akmal berkata dia tidak akan tunduk pada tekanan dan akan berdepan dengan Kok yang juga ahli Parlimen Seputih di mahkamah. Dalam samannya, Kok berkata kenyataan Akmal adalah tidak benar dan palsu, serta berniat jahat dan bernada perkauman. Saudara-saudara, kalau dengan ini benar, Akmal Saleh perlu membayar ganti rugi RM25 juta disaman oleh Teresa Kok. Adakah beliau sekiranya didapati bersalah, adakah beliau berisiko untuk hilang jawatannya, berisiko untuk dipecat, ditendang daripada UMNO, dan yang paling teruk berisiko untuk ditangkap masuk penjara? Semua ini menjadi persoalan, dan ini bukan lagi cerita kedai kopi, tapi ini benar-benar dibawa ke mahkamah. Teresa Kok file saman fitnah ke atas Akmal Saleh. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, mungkin ada di antara Anda yang menonton video ini pada hari ini yang tertanya-tanya, adakah Najib mempunyai harapan untuk dibebaskan? Adakah Najib mempunyai harapan untuk menerima pengampunan penuh? Adakah Najib mempunyai harapan untuk menjadi tahanan di rumah? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ada yang kata Najib Razak sedang kritikal. Bukan di dalam keadaan kesihatan Najib Razak, tetapi di dalam keadaan politik. Beliau kini menjadi banduan, bukanlah menjadi Presiden UMNO, bukan menjadi ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, bukan. Tapi beliau hari ini menjadi banduan, ditahan di penjara Kajang. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya Najib melalui satu kenyataan daripada anak kepada Najib, 1MDB,
Najib meminta maaf kepada rakyat Malaysia. Perkongsian daripada Sinar Harian bertarik 24 Oktober. Seminggu sebelum Mahkamah Tinggi di sini memutuskan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak perlu bela diri atau dibebaskan atas pertuduhan penyelewengan dana 1MDB, bekas Perdana Menteri itu membuat permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia. Menerusi kenyataan dibacakan anaknya Datuk Muhammad Nizar di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada Khamis. Saudara-saudara, ada yang tertanya-tanya kenapa Najib meminta maaf. Adakah beliau sudah mengakui kesalahan beliau? Ia berhubung salah laku yang berlaku di dalam 1MDB, terutama ketika di bawah pengawasannya selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Muhammad Nizar berkata, setiap hari bapanya berasa amat terluka apabila mengetahui kecurangan yang berlaku dalam syarikat strategik negara terbabi terjadi semasa di bawah pengawasannya sebagai menteri. Tiada lain yang dapat bapa saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Mungkin buat masa ini, Najib dah tak ada harapan lagi untuk jadi Perdana Menteri sekiranya beliau terus berada di penjara. Berkaitan dengan ini, adakah permohonan maaf Najib ini bakal menyentuh mana-mana pihak untuk mendorong beliau terus diampuni, terima pengampunan? Ataupun apakah yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pemimpin di dalam PH yang bersama-sama dengan kerajaan PHBN bersama dengan Barisan Nasional. Satu perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 25 Oktober pula, bukan urusan Anwar terima maaf Najib. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima baik permohonan maaf Najib Razak berhubung skandal 1MDB mengundang kritikan. Peguam Latifah Koiha menempelak Anwar dengan mengatakan pengurusi PH itu tidak mempunyai kuasa menerima permohonan maaf sedemikian. Bukan urusan dan kuasa PM untuk menerima permohonan maaf sebegitu. Bukan tugasnya. Oleh kerana Najib masih menegaskan dia tidak bersalah, penerimaan Anwar itu membenarkan jenayahnya. Ia memberanikan golongan korup memperlekeh mahkamah dan merendahkan SPRM, kata bekas ketua Pesuruhjaya SPRM itu di laman X. Sementara itu, dalam reaksi segera bekas ahli Parlimen Sepang, Muhammad Hanifah Maidin yang juga pemimpin amanah berkata, penerimaan Anwar terhadap permohonan Najib tidak mewakili semua orang. Anwar sebelum ini berkata, dia terima baik permohonan maaf Najib. Anwar berkata demikian ketika ditanya wartawan mengenai perkara itu selepas solat Jumaat di Putrajaya. Maknanya, Anwar Ibrahim hanya menerima baik apa yang dilakukan oleh Najib Razak dan bukannya menghalalkan ataupun mengiyakan kesalahan yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri itu. Itu adalah pandangan daripada saya. Saudara-saudara, apa komen Anda?